soalan juga kepada pengikut perkantoran di Johor, Aidil sama lagi dengan saya. Sana Radio daripada Pusat Pelarian Nasional. Sebenarnya kita hari ini akan sambung lagi pembelajaran tentang mulut. Kalau minggu lepas mungkin kita belajar tentang cara ternakan, tapi yang ini kita buat satu keadaan macam mana kita nak pelihara ataupun keadaan ternakan mulut yang sesuai untuk kita. Sama ada tuan-tuan sebagai peternak ataupun sebagai tuan-tuan sebagai hobi, memelihara duduk dan sebagainya. Okay. Jadi dalam industri produk ni, kalau katakan kita ilmu dah ada, so kita perlu buat pelbagai. Kita tak boleh mengharap kepada satu bidang saja. Mungkin ternakan produk pada dasarnya memang ternakan produk, tapi selepas itu kita ada benda lain yang kita perlu kita buat. Mungkin projek pilihan, ya. Okay, contoh. So hari ini saya akan bagi dua perkara yang kita boleh compare dengan tuan-tuan, ya. Dua isunya, pertama sekali kita pilih adalah tentang pemeliharaan produk. Contohnya macam kita kata kita buat kotak untuk kita pelihara produk. So kotak ni pelbagai. Kita buat kotak dulu, ya. Kita buat kotak, lepas tu kita pasal macam mana kita nak pindahkan koloni produk daripada log kayu yang liar yang kita dapat, yang kita beli daripada sumber luar. Sama ada tuan-tuan yang dapat daripada sumber hutan ataupun beli dengan orang ambil daripada rusun dan sebagainya. Dan kita akan tengok pilih log yang sesuai. Kaedah kita berternak bagaimana. Okay. Jadi tujuannya bila kita buat kotak, sebenarnya satu kita nak pindahkan daripada log kayu yang asal, ya, pergi ke dalam kotak peluduk yang kita duduk. Dalam bezanya kotak peluduk dengan high peluduk kena terangkan. Kotak peluduk ada kotak kosong. Contohnya dalam lebah kita ada hive lebah dan peluduk kita boleh panggil dia kotak peluduk dan kita boleh panggil hive peluduk. Kerana dalam binaannya berbeza. Contoh dalam lebah kita kena panggil hive kerana dalam kotak lebah tu ada frame, ada dummy board, ada quick schooler, ada dalam frame tu ada net, ya. Tapi dalam kotak peluduk ada kotak yang kosong. Tapi ada juga kotak peluduk yang ada dalam dia adalah part-part yang lain. Contohnya macam tangga ataupun tapak untuk kita letak bibir ataupun kita untuk kita letak nanti sel perindukan, ya. Itu bedanya. Jadi kita buat kotak dengan pijat, kita nak pindahkan produk, ya, daripada kotak batang kayu yang asal pergi ke dalam kotak yang kita guna, ya. Dengan tujuan apa? Kita nak pindahkan ataupun kita nak pecah ataupun kita nak kita kata nak tambah koloni dengan cara pecah koloni. Itu pun struktur biodiversity dalam hutan. Dan kita nak jaga. Jadi nak jaga kita kalau boleh penternak peluk mungkin bertambah, ia bertambah. Tetapi dengan kaedah apa yang diada tu ditambah besar, dipecahkan. Jadi katakan kalau ada satu sarang peluk, itu pecahkan jadi itu tujuan kita buat sarang peluk. Jadi bezanya kalau katakan kita pelihara sarang peluduk di dalam log, ya, dengan topik ataupun dalam log saja, biasa dengan kita pelihara peluduk dalam kotak yang kita sediakan, kotak tu mudah kita nak senang. Contohnya tujuan kita pindahkan supaya kita mudah nak urus, ya, banding dengan log kayu. Walaupun log kayu ni okey, bukan tak okey, ya. Kita cuba buat kotak toping saja. Mana dalam keadaan log tu, kotak toping yang besar tu kita hanya buat kotak toping. So kotak topping ni pun bentuk yang berbeza-beza. Ada cara utama paling bagus adalah 2,5 inci saja, ataupun 2,5 inci saja. Kerana kalau tuan-tuan buat kotak topping ni untuk utama lebih daripada 3 inci, dia akan buat letak madu dekat dinding sini. So kalau kita letak macam ni, dia tak nak buat dekat lantai, dia buat akan bertindih kat dinding. Jadi kat situ kita sukar untuk harvest madu lambat, ya, sebab dia bertindih-tindih. Jadi kalau dia buat rendah macam ni, dia tak ada keupayaan ataupun tak ada berkesempatan untuk buat kantong madu kat tepi. Dia akan perlukan kantong madu dekat tapak dia, ya. Itu lebih senang. Itu untuk utama. Tapi kalau sika tuan-tuan boleh buat tinggi 4 inci ataupun 6 inci, kerana kalau sika dia banyak kita kata propolis dia banyak. So dia boleh bangunkan dalam tu staging atau apatah penghubung untuk dia letak kantong madu ataupun kantong bibir, yang ni pollen. Yang ni yang kedua adalah modular. Saya terangkan dulu, lepas tu saya akan tunjuk bagaimana kotak tu dibikin. Kotak modular adalah kotak yang ditetapkan oleh Jabatan Pertanian Bahagian Kejuruteraan Pertanian, ya. Di mana kotak ni kotak kita jabatan, so kita promote pada orang kerana kita kata rasa ni kotak ni mudah untuk penternak peluduk, ya, ternak peluduk untuk dia keadaan pemecahan koloni memerangkap ataupun kita pindah, ya, mudah.
Ya, kotak ini inilah bentuk dia. Nanti saya tunjukkan macam mana kita buat. Ya. Kotak yang berukuran lebih kurang dalam 6 inci kali 6 inci kali dengan 3 inci. 6 inci makna besar dia dan 3 kurang 3 inci. Biasa paling mudah kita gunakan kayu 32. Ya. Kena pastikan kayu kita gunakan adalah kayu yang tidak berminyak. Contoh macam kayu merah ataupun kayu kapur. Tapi kayu kapur agak mahal. Ya. Ini kaedahnya. Kaedah ini kerana kita kata senang kerana apa? Kita lebih senang nak mobile. Lagi satu, nak bila katakan proses pemindahan atau pecah koloni, siapa-siapa boleh buat. Kerana binaan dia adalah binaan yang bertingkat. Macam kita kata laci, drawer. Ya? Dalam bentuk drawer macam ni. So, katakan kita ada tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua macam ni. Ya? Bila kita nak pindahkan, cuma kita tarik drawer yang tengah, yang atas ni. So, pada peringkat, saya akan tunjukkan hari ini saya cuba tunjukkan amali pada tuan-tuan macam mana kita pindahkan lock daripada batang kayu tu pergi dalam modular. Sebab ini rasa lebih mudah untuk tuan-tuan buat. Ya? Satu kaedah membuat kotak yang paling mudah. Ya? Jadi, kaedah pemindahannya pun mudah. Yang ini lebih mudah berjaya. Contohnya katakan tuan-tuan kata dalam kawasan tuan-tuan, ladang tuan-tuan banyak ataupun tuan-tuan mempunyai bilangan koloni yang banyak. Ya? Dalam satu-satu masa, peluluk akan pecah koloni. Dia akan pergi sini. Tapi dia perlu tempat. Kalau tuan-tuan tak sediakan tempat, rugi. Dia pindah tempat yang lain. Jadi kita perlu sediakan tempat perangkap untuk dia pindah. Ya? Jadi sama ada kita perangkap tu letak berhampiran dengan koloni ataupun tuan-tuan kata kita balik dekat dusun, kita balik kampung ada pokok rambutan, ada sarang peluluk. Nak tebang yang punya pokok durian itu atuk. Nanti atuk marah. Tapi kita nak peluluk dia. So, yang ni ringkas. Ada 3 blok aja. 1, 2, 3. Kalau bahasa peluluk, kita ada abdomen, ada torek, ada kepala. Ya, yang besok kita tarik adalah dia punya torek dia. Untuk kita pindahkan masuk kotak yang baru. Ya, yang ini tinggal. Bawah ni adalah tempat saya perindukan yang asal. Yang atas adalah untuk disimpan madu. Mudah. Siapa-siapa boleh buat. Kata-kata tuan-tuan tak ada teknologi pun tak ada tu, mudah tarik saja. Ya. Tapi bila kita nak buat, nak pindahkan, ada cara dia. Bukan saja just kita tarik saja, just kita saja pindahkan. Ya. Pertama, tip dia. Bila kita nak pindahkan koloni yang dalam lock kayu ke dalam kotak yang kita jangkakan nanti kita untuk pecah koloni, kena pastikan koloni yang kita ambil, yang kita pindahkan adalah koloni yang cukup kuat. Ya? Jangan koloni yang lemah. Mungkin kalau minggu lepas saya kata kita nak tentukan kita pergi koloni yang aktif, sehat. Ya? Ada berapa cara? Ada 2. Kita tengok pertama adalah kuantiti madu dan bibit yang ada. Yang kedua adalah pipo. Keluar masuk koloni daripada sarang peluluk tu. Ada aktif atau tidak? Aktif berapa ekor? Tak aktif berapa ekor? Yang itu. Yang kedua, kita kena pastikan bila kita nak pindah, sumber kat luar ni mesti ada. Ya? Peluluk mudah pindah. Katakan sarang ni dah, kotak ni dah penuh. Dia akan cari tempat lain untuk pecah koloni. Terutamanya pada musim sumber nektar yang banyak. Ya? Contoh macam sumber nektar yang banyak dan waktu mungkin tuan-tuan kata, kita letak sarang peluluk kita di kawasan dusun durian. Dan waktu itu tengah bunuh. Waktu itu paling susah untuk kita pecah koloni ataupun pindah koloni. Okay? Kerana sumber banyak dia akan cepat dibeli, tidak akan bila balik sarang ni dengan segera. Okay? Ini satu. Okay? Yang kedua kita kata kita gunakan adalah kotak peluluk ataupun single kita kata single broad chamber ataupun kotak peluluk tunggal. Kotak peluluk tunggal ni biasa dia banyak ukuran. Ya? Kita katakan kita gunakan adalah peluluk dari spesies Itama. So spesies Itama biasa kita gunakan ukuran yang agak besar sedikit. Ya? Ya, ukurannya adalah lebih kurang dalam yang ini. Ya? Okay. Ukuran ni kita gunakan ya 12 inci kali dengan 10 inci. Mana 12 inci panjang dia, lebar dia lebih kurang dalam 10 inci. Yang ni kita tidak matikan. Saya akan tunjukkan kenapa. Okey. Ini kotak yang kedua dan yang ketiga, yang ni senang. Ya. Kita buat kotak ni kerana dia mudah untuk kita urus, untuk kita mobile, untuk kita pindahkan ke mana-mana. Ya. Ikut sumber makanan yang ada. Sebab tu kita gunakan kaedah kotak tunggal. Ya. Kita gunakan kotak tunggal. Okay. Jadi yang ketiga kita gunakan adalah saya kata kotak tunggal ni saya maaf dia asalnya dulu pihak Madri menggunakan kaedah ni. Mula-mula kita pindahkan peluluk kepada kotak dalam
Pad Madi yang menggunakan kaedah ni, di mana digunakan kaedah ni kemudian untuk proses pendebungan durian. Ya, kaedah yang pertama yang disuruhkan. Tapi bila dah lama-lama banyak orang buat inovasi bentuk-bentuk kotak yang berbeza, ya. Tapi setakat ini memang satu kaedah yang boleh dipraktikkan dan mudah, ya, kotak tunggal. Tak ada isi di dalam dia. Contohnya, kotak ini ukur dia adalah 6 inci, dalam dia 6 inci kali 6 inci dan luar dia adalah 8 inci kali 8 inci, tinggi lebih kurang dalam 6 inci. Jadi kita akan pindahkan keluluk daripada sama ada batang kayu ataupun log yang kita beli, dan selepas itu kita cuma pasang topping, ya. Itu maksudnya kotak tunggal dan topping, ya. Ini lebih mudah, ya. Lebih mudah. Ini pun senang untuk kita mobile, untuk bawa ke mana-mana. Cuma kaedah ini, contohnya macam kaedah kotak tunggal ataupun kaedah kotak tunggal dan topping. Bila tuan-tuan letakkan keluluk tu di ladang, tuan-tuan perlu letakkan di atas tempat yang betul-betul selamat, ya. Sebab itu saya kata tadi, kalau kita letak keluluk dalam ladang, di dalam log tu lebih selamat. Ada ladang yang memang dia sifat kayu tu semula jadi, ya. Kurang, walaupun ada tapi kurang serangan ataupun rosak yang akan mengancam dia. Tapi kalau kotak ini, ya, contoh kotak tunggal ataupun kotak tunggal dan topping, kita kena letak yang betul-betul selamat. Contohnya kita kena letak atas staging, ya. Sebab keluluk ni ada rusak ni, ada peminat dia. Sebab bau bibit dengan bau madu dalam sarang keluluk itu memanggil perosak untuk datang. Bila kita letak di lapangan, ya, kotak kita akan terdedah kepada alam semula jadi. Hujan, panas, jadi dia akan mempengaruhi pada kotak ini. Pertama sekali, lama kotak ini akan jadi lama, ya, usang, ya, jadi usang. Yang kedua akan berlaku serangan ulat, ya, sebab kayu ni dah tak ada kulit dia. Jadi dalam kotak ni ada, kalau katakan kat dalam Mustafa, ada lagi satu kotak tu. Dalam kotak ni dia ada pengasingan, ada kotak tu tidak tercantum dengan dinding luar. Tu macam kaedah tepi sejuk. Jadi yang itu kata kotak yang dalam tu lebih selamat, ya. Jadi dia dapat kawal suhu dalam kolam ni, ya. Okey, yang ini adalah yang terakhir yang mula dipopularkan, kita panggil dia Smart Hive. Smart Hive adalah satu kotak yang agak kompleks sikit binaan dia, ya. Kalau kita tak ada kemahiran ataupun kita tidak ada skill dalam bentukan, mungkin kita akan sukar sikit untuk buat kotak ini. Tapi banyak pengusaha ternakan keluluk, dia bina tapi dia tak pelihara, just dia pelihara untuk diri sendiri. Dia bina kotak ni untuk jual. So tuan-tuan boleh dapatkan kotak ni secara semula jadi, ready made, ya. Biasanya kotak ini dengan kotak-kotak yang lain adalah kotak ini ada dua bahagian. Satu adalah bahagian badan dia, ya. Bahagian badan dia yang mana dalam dia ada dua kotak kembar lagi. Dalam kotak tu ada kotak kembar lagi. Okey. Yang ini kotak kembar ni adalah di mana kita akan pindahkan koloni keluluk dalam kotak kembar, ya. Dalam kotak yang kedua, yang sebelah atas, dia juga ada dua kotak kembar lagi, ya. Kotak kembar ni kita gunakan dia sebagai untuk penempatan madu dia ataupun bibit dia. Ya, dia adalah chip drawer. Drawer ni tujuannya bila kita nak ambil madu, kita kena tutup lubang dia sebab berlubang macam ni. Drawer ni kalau kita katakan nak ambil madu, kita just tutup. Jadi keluluk tak naik atas. Jadi dia tak mudah serang tutup. Cuma bila katakan kontranya adalah bila kita kan lama tak tengok keluluk ni, dia akan jam kotak ni, ya, kotak atas ni dengan drawer. Jadi drawer tak boleh tarik. Itu masalahnya. Tapi just apa yang kita nak adalah kaedah ni mudah bila katakan tuan-tuan nak melakukan proses pindahan. Jadi hari ini saya tak tunjuk pada tuan macam mana kita nak buat ni. Sekarang ini ambil masa yang banyak, tapi untuk tuan next kita boleh buat belajar macam mana kita buat kotak Smart Hive. Kotak ni lebih mudah kerana kita kata bila kita nak pindah, ya, bila kita kata nak pindah, kita just semua ambil kotak kembar yang ada anak di sebahagian bawah. Dan kita ambil satu kotak kembar di atas yang ada madu, ya. Kita masuk dalam kotak yang bawah, ya. Masuklah kotak yang bawah. Yang ni kita isi kotak kosong. So, secara otomatik kita akan dapat dua koloni keluluk.
mudah. Siapa-siapa boleh buat. Angkat, letak ke atas. Sebelah dia yang bawah kita letak yang kosong, yang atas letak yang kosong. Dia otomatik pindah ke situ. Selepas kita pindah, ada keadaan jangan terus bawa lari dah. Ya? Itu kena belajar. Sebab kita kata lari duduk kena belajar. Bukan tak payah ada ilmu pun boleh buat. Okay? Hari ini kita buat macam mana kita bina peluduk, bina kotak peluduk untuk kita punya tandaan peluduk. Jadi, tuan-tuan sebagai penternak peluduk, mungkin tuan-tuan berada dalam dua perkara yang berbeza. Mungkin tuan-tuan sebagai penternak dan pengeluar hasilan peluduk. Ya, contohnya macam madu ataupun gitu. Tapi bila katakan tuan-tuan dah terjumpa dalam peluduk, tuan-tuan mungkin terjerumus untuk kata pelihara peluduk, pelihara hasilan peluduk, juga menjual koloni peluduk ataupun sebagai menjual peralatan ataupun kotak peluduk seperti giliran. Yang jadi boleh jadikan satu sumber pendapatan. Jadi bila katakan kita tuan-tuan ingin ataupun terlibat dalam penjualan ataupun sebagai pembekal kepada orang koloni peluduk, tuan-tuan ada koloni peluduk, tuan-tuan kena tahu macam mana nak jadikan koloni peluduk tu jadi daripada satu mungkin jadi dua, daripada dua mungkin jadi empat. Itu caranya baru kita boleh pindahkan. Jadi kita harap kita punya stok ataupun koloni peluduk di tempat kita yang kita pelihara tu kita kembangkan dengan apa yang kita ada. Ya? Okay. Satu adalah kita kata gunakan kotak tunggal. So, kotak tunggal ni kita biasa kalau bagus sekali kita gunakan kayu yang tebal yang bukan berlawan. Ya. Sama ada papan ni tuan-tuan gunakan papan kayu kapur ataupun kayu merah. Ya. Kalau ni mahal tapi gunakan kayu ni yang tak berawan. So, tebalnya paling tidak lebih kurang dalam 2 cm papan ni gunakan. Ya. Ukuran dia saya kata, jadi ukurannya adalah 8 inci kali dengan 8 inci. Tinggi dia lebih kurang dalam 6 inci. Okay. Tapak dia 11 inci. Ya, tapak bawah dia. Okey. Ini kotak kita kata kotak induknya. Okey. Selepas tu katakanlah yang kita ternak adalah peluduk jenam daripada spesies Ritama. Ritama kita kata kotak topping dia perlu lebih kurang dalam tebal dinding ni 2,5 inci saja. Jangan lebih daripada 2,5 inci. Kerana kalau 2,5 inci kita buat sampai 4 inci, nanti akan datang dia akan buat madu juga. So, jadi kita akan tambahkan jadi macam ini adalah satu keadaan kita kata kotak tunggal dan topping. Okey. Yang kedua adalah kotak mustafahat. Ya, maksudnya dalam kotak ni ada kotak lain, ya. Okey, saya akan tunjukkan macam mana kita buat kalau kotak tunggal ni yang kita dah buat lebih kurang dalam 8 inci kali 8 inci kali 1 inci, ya. Kita buat kotak luar dia, ya, kotak dalam dia. Jadi ukurannya 6 inci kali dengan 4 inci. So, kita sambungkan dia. Kalau mungkin saya gunakan ni, tuan-tuan guna tekul bersih dengan paku pun tak apa, ya. Jangan kata, cik boleh lah pakai tu. Dia kata cepat. Saya kata tuan-tuan boleh gunakan atas kredit itu sendiri. So yang kotak ni, yang kecil ni kita akan masukkan dalam dalam ni. Jadi koloni peluduk tu kita akan masukkan dalam kotak yang dalam. So di antara beza dalam ni kita ada ruang kosong. Ruang kosong ini yang akan menjaga kotak dalam tu daripada alam semula jadi. Contohnya dia tak akan ada repot daripada serangan cuaca, ya, lembab. Jadi akan yang rosak adalah di luar, ya.
Yang kedua, saya akan tunjukkan macam mana kita buat modular, ya. Modular saya kata tadi adalah satu kotak yang simple lah, siapa-siapa boleh buat. Yang mudah kata bahasa kita gunakan kayu 32 daripada kedai yang tuan-tuan beli, ya. Just potong lebih kurang dalam 6 inci kali 6 inci. So kita sambungkan macam ni, ya. So ini yang saya dah siap sambung. Kerana dia tebal, tuan-tuan kena pakai paku yang besar sikit. Sebab kalau pakai kecil, tuan-tuan tak berguna. Sambung dia. Kali pertama memang kita buat macam ni, ya. Kita tak boleh guna gun sebab gun dia punya tu pendek sangat. Dan kita buat sambung kali yang ketiga macam ni. Ini kita kata blok yang tengah-tengah, ya. Ini kita ada satu tapak untuk bawah yang kita akan letak dari kelur nanti. Ini ada kotak tengah je, jadi kita perlu buat intern, lubang untuk dia masuk. Jadi lubang masuk ni digunakan untuk bila kita pindahkan pelunduk tu, ini adalah lubang untuk dia masuk. Sebab itu yang ini adalah tapak dia ataupun kita ada benda. Ini adalah torek dia tengah. Dan yang ini satu adalah kepala dia. Okey. Dia ada 3 bahagian. Andai kata nanti tuan-tuan pelihara ni dia dah penuh, ya. Sel perindukan dah sampai kat sini. Tuan-tuan kena buat ni lagi satu, tambah atas dia. Ya. Ya, tambah kat atas dia. Ya, jadi mungkin jadi 4 ataupun jadi 5. Akhirnya nanti bila katakan ni dah penuh, tuan-tuan cuma tarik ini je. Ya. Tarik ini, ya. Tambah yang kosong, tambah blok yang kosong, tutup balik. Yang ini, ya, ada sel perindukan betul, ada anak dia. Okey. Tuan-tuan kena buat tapak yang baru, ya, letak dekat tapak yang baru. Macam ni. Dan bagi penutup dia. So, bila kita katakan ini dah penuh, kita pindahkan kat sini ataupun yang ni dah penuh. So kita ambil yang baru, ya, yang lama, letak yang baru, yang lama letak. Okey. Otomatik kita akan dapat 2. Nah, tak payah tuan-tuan buat nak pecahkan, tak payah. Just tarik drawer ni, nampak? Ini kotak yang lama, ya. Dia dah penuh kan? Okay. Tarik drawer ni yang dah penuh daripada sini, daripada kotak yang lama. Ini dah penuh. Pindah tempat yang baru, bagi dia kotak yang baru. Stop. Yang ini kotak yang lama, yang baru katakan dia dah penuh, tambah lagi satu kotak. Okey, jadi akan begini macam ni. Itu kerja tuan-tuan. Tapi bila nak pindahkan ni, tip dia, mesti kita kena tahu yang ini kotak ni tengah aktif, ya, tengah baik, ya. Kita tengok dia punya pipo ataupun koloni keluar masuk dia banyak lebih daripada 50 ekor ataupun 60 ekor. Yang kedua, kena pastikan bila nak pecah, nak tarik drawer tu, sumber kat luar ni banyak tak? Sumber makanan dia, kena pastikan sumber makanan kat luar tu banyak. Tengah banyak baru kita tarik drawer. Kalau tak banyak jangan tarik drawer. Ada ini apa mempengaruhi sumber makanan dalam kotak. Ini kita panggil kotak ni adalah kotak single, kotak tunggal, ya. Kotak tunggal. Kotak tunggal ni kita boleh gunakan sama ada untuk koloni torosika ataupun utama. Okey. Kotak tunggal kita gunakan kata papan ni lebih kurang dalam 6 inci kali dengan 12 inci, ya. Maksudnya atas ni, ya, 8 inci tinggi dia, dalam tu lebih kurang dalam 7 inci, panjang dia. Sebab panjang dia lebih kurang dalam satu kaki ataupun 30 cm, ya. Okey, kita sambungkan, ya. Okey, saya cuma sambungkan ini. Ini bila tuan-tuan nak sambungkan ni, yang terakhir, ya, sambungan terakhir, jangan matikan. Maksudnya
tuan-tuan cuma sambung secara kita kata sambung secara tak tetap, ya, jangan dimatikan penyambung. Mungkin kalau katakan paku sekadar dia boleh melekat saja. So tentang dia paku dia satu paku ataupun dua paku. Okey, satu paku. Ya. Lepas tu kita buat dia punya lubang dia. Kenapa? Ya. Bila kita pindahkan nanti, bila kita pindahkan koloni nanti dalam kotak ni, kita akan letak koloni dekat ujung. Okey, dekat ujung sini. Ya. Sebelah ujung. Pada di tepi. Di bawah dia ada tempat dia untuk buat letak kantung madu. Nanti apabila kita tengok koloni dah cukup stabil, kerana yang ni kita boleh buka tutup, ya. Boleh buka tutup. Okey. So bila boleh buka tutup macam ni, kita tengok dia dah boleh tutup. Okey, katakan kita buka dia tutup, tak penuh kan? Yang ni kita boleh pecahkan masa ada masuk dalam kotak modular ataupun kita pindahkan dia masuk dalam kotak smart pad yang ni, ya. Ikut total yang tuan-tuan ada. Cara dia cuma tuan-tuan yang ni kita tak matikan, betul tak? Dah cabut. Dia nampak dalam dia. Okey. Mudah untuk kita ambil pisau dan kita potong anak dia dan kita bagi dua. Jadi anak seperindukan yang sesuai untuk kita pecah dua mesti lebih daripada 7. Mungkin sampai 14 ataupun 15, lagi banyak lagi bagus. Jangan ada baru 4 tuan-tuan potong jadi 2. Jadi tinggalkan kat bawah 2, kita ambil 2. Kalau itu tak stabil. Jadi chance ataupun harapan untuk dijadi tu agak tipis. Kita pastikan anak tu dah cukup tebal. Biasanya kalau kotak macam ni, ya, dia lebih kurang dalam 6 inci dia punya besar dan dia punya tebalan ikut. Kalau yang dah aktif lebih daripada 7, mungkin dari 8 ataupun 10 ataupun 14 keping sel perindukan, yang itu kita boleh pindahkan. Maksudnya kita akan potong jadi 2. Kata boleh jadi tak boleh jadi? Boleh jadi kerana ada cara dia. Bila kita nak pecahkan, kita kena pastikan, saya kata koloni tu kuat. Yang kedua, bila pecahkan, orang kata satu koloni yang kita ambil ada ratu. Satu sel perindukan yang kita ambil tak ada ratu. Jadi boleh jadi tak boleh. Jadi dengan syarat, andai kata yang sel perindukan yang tuan-tuan potong tu nak pindah dalam kotak yang baru, kena pastikan ada sel ratu dalam tu, baru boleh pindahkan. Kalau tak ada sel ratu, just tuan-tuan potong tak tengok ada sel ratu tak ratu, tak ada ke tak ada, tuan-tuan pindahkan je, mungkin harapan untuk jadi tu agak tipis. Okay? Okay, jadi ini contoh kotak tunggal. Just tuan-tuan kena sambungkan macam ni je, sambung tak kekal, kerana mudah untuk tuan-tuan untuk pindahkan. Okay? Jadi yang ini juga tuan-tuan boleh buat penutup dia. Okay? Ini saya tunjukkan tentang macam mana biasa orang buat kotak topping. Kotak topping ni pelbagai, ya. Tapi saya kata kotak topping, katakan kalau kita kata kita pelihara adalah spesies daripada Itama, tu ini adalah saiz sensual. Lebih kurang dalam 2,5 inci saya tinggi dia. Ya, kalau katakan kotak topping itu adalah kotak Thoracea, kita boleh buat 4 inci. Sebab kalau kita tuan-tuan gunakan kotak topping yang 4 inci, dia akan buat sel madu duduk kat sini, bukan dekat lantai topping. Ya, itu masalah kita. Jadi kena buat tipis. Ini kotak topping untuk tuan-tuan sama ada letak dalam kotak yang tuan-tuan buat ni, kotak tuan-tuan have, ya. Tuan-tuan letak begini, ya. Jadi yang ini katakan boleh tak orang kata dalam kotak modal boleh tak kotak topping? Boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang orang kata dah lah macam ni tak nak lah kalau letak kotak topping. Ya, boleh tak macam ni. Ganda apa tu juga tak ada masalah. Ya. Okey. Ini satu tip. Kadang-kadang orang kata saya dah letak tip tapi dia kenapa dia tak nak naik? Okay. Dah letak dia kata dah lama dah tapi tak mau naik. Okay. Tip dia, kalau katakan tuan-tuan baru pindahkan daripada kotak yang lama pergi daripada kayu dalam kotak yang baru, kena pastikan bawa sekali daripada kantung madu ataupun kantung bibir letak dekat plastik. Okay.
Okay, yang kedua, andai kata tak ada kotak, ya, bohongkan dia sekejap, ya. Cari bekas plastik macam ni, bulat ke, 4 segi ke, yang tuan-tuan dapat daripada jemputan kerja kami tu, bekas gula-gula tu. Okey, kita bila dah letak ni, letak dekat atas. Ya. Supaya lulut tu bertanggapan kotak atas tu kecil je. So bila kotak atas kecil, dia cepat nak naik atas. Jadi bila dah penuh ke atas, tarik ni, buka. Dah tak payah pasang lagi dah. Tu 2 tip lah. Ya. Macam mana kita nak tunjuk naik atas. Pertama, kita kena bawa sekali dia punya bibit ataupun kantong madu dalam kotak yang kita letak, ataupun kalau tak nak, kita kecilkan lubang atas tu dengan penutup. Ya. Okey, baru kita. So, bila kita katakan nak buat pizza, kita kena bersedia dengan apa yang ada. Skater halus, kita ada scraper, dan kita ada tool, ya. Sebab tool ni kita gunakan untuk pecahkan bola ni. Skater ni kita akan gunakan nanti masa kita potong kantong madu ataupun kantong bibit. Yang ni kita gunakan untuk kita putuskan seperindukan daripada kayu dia, ya. Okay. Sebelum kita buat, ya, kita kena sediakan awal-awal. Oleh kerana kita pindahkan lulut daripada rumah yang lama, ya, dalam blok kayu ke dalam rumah yang baru, dia tak reti nak masuk, ya. Dia tak reti tu rumah dia. Jadi macam mana kita nak ajar, kita bawa pintu dulu. Maksudnya ini adalah entry ataupun pintu masuk lulut, ya. Yang ini kita kena pindahkan dia dulu dalam rumah yang baru supaya dia tahu itu adalah rumah dia. Boleh. Ya, mungkin cara kita tak dapat betul-betul dibulatkan. At least dia kata dia tahu itu adalah bau dia, aroma propolis yang dia akan pergi. Ya, akan tambah dulu, dia tahu itu adalah rumah dia. Okay. Ini adalah rupa di dalam koloni kelulut yang asal dalam batang kayu. Mungkin kita tidak tahu macam mana bentuk dia, ya. Kita nampak macam dalam dia tu macam luar dia macam reput, tapi kayu tu masih sustain lagi, masih kuat lagi. Kita cuba keluarkan dia punya set perindukan dia. Ini adalah rupa dia punya set perindukan yang ada dalam koloni kelulut. So kita kena ingatkan balik dia banyak perindukan. Ini kita panggil set perindukan, bukan yang anak, ya. Okey. Dan yang ini kita panggil dia queen cell, ya, lebih besar. Okey. Yang ini putih ni adalah anak ataupun sel yang dah tua. Yang ini yang gelap adalah warna anak yang masih muda. Boleh? Okey, kita cuba tengok ratu dia ada tak ada. Kalau mungkin kita bernasib baik, biasanya ratu duduk di dalam, dia jarang duduk kat luar. Dia duduk dalam sel perindukan kat dalam, dia tak nak keluar, ya. So kita kena tengoklah kalau katakan dia ada keluar. Okay. Sebab tu bila kita kata kita potong, ya, kita kata kita panjang, kita nak potong, kita kena pastikan mesti ada queen cell. Queen cell ni dalam biasa letak, boleh nampak kat dalam, ya. Okey, ini adalah contoh queen cell satu. Okey, ini contoh queen cell yang kedua. Okey, Kotak bawah. Tak nampak. Okey, ini adalah queen cell, ini queen cell, ini queen cell, ya. Ini adalah queen cell kat atas. Sebab queen cell biasa duduk di tengah-tengah. Dia jarang ada kat tepi. Ini sel yang muda, ni ada sel yang tua. Okay. Ini adalah queen cell juga. So kalau kita kebetulan ada ratu, kalau dia keluar, lepas tu kita pasang tingkat ni. Nanti dia akan ikat sendiri penutup dia.
berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.